Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas IT 2202E daripada grup 3 yang akan membentangkan tajuk satu skala ikan kontrak. Saya pembentang pertama bernama Siti Halimah Ismail, kad matrik 2020950801. Saya pembentang nombor 2, Nur Sabrina binti Sabri, kad matrik 2020973701. Dan saya pembentang yang ketiga, nama Nur Atira binti Ma'ali 2020990865. Bandingkan dua pembahagian kelayakan iaitu kelayakan wajib tidak sempurna dan kelayakan wajib sempurna tahun 2018. Jelaskan dua ukuran kelayakan wajib sempurna tahun 2019. Huraikan dua ukuran kelayakan wajib tidak sempurna tahun 2019. Ahliyah adalah kelayakan atau kemampuan. Menurut istilah syarak pula adalah kelayakan atau layak untuk menanggung hak orang lain atau menanggung hak diri kita sendiri dan menerima hak terhadap orang lain yang pada akhirnya hak tersebut itu dilaksanakan. Secara umumnya, ahliyah ini adalah mereka yang memikul tanggungjawab serta mukallaf untuk melaksanakannya. Seterusnya kita akan melihat kepada jenis-jenis kelayakan ahliyah, iaitu ahliyah al-wujub dan ahliyah al-ada. Kita akan lihat dahulu kepada ahliyah al-wujub, di mana membawa maksud kemampuan untuk mempunyai atau memiliki hak dan memikul tanggungjawab ke atas hak tersebut. Asas bagi ahliyah al-wujub ini adalah insan yang hidup, sama ada janin, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua dan seterusnya hingga si fulan meninggal. Ahliyah al-wujub ini dikategorikan lagi dengan dua topik yang kecil, iaitu ahliyah al-wujub al-naqisah dan ahliyah al-wujub al-kamilah. Ahliyah al-wujub al-naqisah adalah ahliyah al-wujub yang tidak sempurna, di mana seseorang itu hanya mempunyai hak atau memiliki hak dan tidak wajib ke atasnya untuk menanggung hak atau tanggungjawab tersebut. Okey, contohnya janin di dalam perut si ibu, dia berhak untuk memiliki atau mempunyai wasiat atau pusaka yang ditinggalkan, akan tetapi janin tersebut tidak diwajibkan untuk menanggung pusaka atau wasiat tersebut, dan janin ini berkemungkinan dia akan hidup ataupun meninggal. Jadi jika janin tersebut meninggal, maka hilanglah segala hak-hak yang berada ke atasnya. Akan tetapi jika janin tersebut hidup, maka hak-hak yang ada padanya diteruskan. Seterusnya, ahliyah al-wujub al-kamilah, iaitu ahliyah al-wujub yang sempurna. Okey, ahliyah al-wujub yang sempurna al-kamilah membawa maksud kelayakan untuk mempunyai atau memiliki dan memikul tanggungjawab. Okey, tadi ahliyah al-naqisah pula kita hanya memfokuskan kepada pemilikan hak atau dia mempunyai hak sahaja. Dan dia tidak memikul lagi tanggungjawab. Itu disebutkan saya bagi contoh janin dalam perut ibu. Okay, manakala al-kamilah ini dia kedua sekali, iaitu memiliki hak dan memikul tanggungjawab. Maksudnya di sini selepas janin itu lahirlah dalam keadaan dia sudah bentuk bayi, jadi bayi. Okey, walaupun begitu, perbahasan penentuan kelahiran janin ataupun bayi tersebut ada dibahaskan. Ada dua perbahasan, iaitu Imam Hanafi mengatakan penentuan kelahiran bayi itu jika dia hidup maka dia mempunyai ahliyah al-wujub al-kamilah yang sempurna. Manakala pula bagi Imam Hanbali, Maliki dan Syafi'i, penentuan kelahiran bayi tersebut adalah dia hidup dalam keadaan sempurna sifatnya, barulah dia ada ahliyah al-wujub al-kamilah yang sempurna. Okey, ahliyah al-wujub al-kamilah ni dia mempunyai dia dikategorikan dua hak, iaitu hak Allah dan hak hamba. Contoh hak Allah ni adalah solat, puasa, zakat dan lain-lain. Manakala contoh hak hamba adalah cukai, nafkah kepada keluarga, jual beli dan lain-lain. Okey, walaupun al-kamilah ini dia memikul tanggungjawab, akan tetapi dia masih tidak wajib untuk melaksanakan sehingga umur baligh. Jadi manusia yang ada di muka bumi ini, dia selepas sahaja dia lahir di muka bumi dalam
kalau diikutkan Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, dalam keadaan yang sempurna sifatnya, maka bayi tersebut ataupun manusia tersebut dia mempunyai ahliyah al-wujub al-kamilah. Dia mempunyai hak ke atas pusaka atau wasiat, dan dia memikul tanggungjawab, iaitu tanggungjawab sebagai hamba ataupun tanggungjawab sebagai manusia. Walaupun begitu, masih belum wajib untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut sehingga mencapai umur yang baligh. Jenis kedua ahliyah adalah ahliyah al-'ada, yang bererti kelayakan melaksanakan tanggungjawab. Daripada segi syarak pula, kelayakan seseorang untuk memiliki atau melaksanakan tanggungjawab dan dipertanggungjawabkan oleh syarat ke atasnya. Okey, asas bagi ahliyah al-wujub tadi saya sebut adalah insan yang hidup. Manakala asas bagi ahliyah al-'ada, di samping dia adalah hidup, tetapi asas yang utama adalah mesti berakal. Secara kesimpulannya, asas bagi ahliyah al-'ada ini dia adalah hidup dan juga berakal, iaitu dapat membezakan perkara yang baik dan yang buruk. Okey, seperti ahliyah al-wujub mempunyai dua topik yang kecil, ahliyah al-'ada juga mempunyai topik dua yang kecil, iaitu ahliyah al-'ada al-naqisah, yang sempurna, yang tidak sempurna, dan juga ahliyah al-'ada al-kamilah, yang tidak sempurna. Okay, kita lihat dahulu kepada ahliyah al-'ada al-naqisah, iaitu ahliyah al-'ada yang tidak sempurna, yang membawa maksud seseorang hanya mampu untuk melaksanakan sebahagian pengurusan, manakala sebahagian pengurusan lagi tidak mampu dilaksanakan, akan tetapi memerlukan bimbingan daripada wali ataupun wakil. Dan ahliyah al-'ada al-naqisah ini memfokuskan kepada kanak-kanak mumayyiz, yang jumhur ulama bersetuju bahawa kanak-kanak mumayyiz ini adalah 7 tahun dan ke atas. Kita tahulah kanak-kanak mumayyiz ini dah sudah dapat mengenal pasti mana yang satu yang baik dan juga mana yang buruk. Okey, ahliyah al-'ada al-naqisah yang sebahagian pengurusan yang dimaksudkan tu, dia termaktub dalam hak Allah ataupun hak hamba. Hak Allah ni, kanak-kanak mumayyiz itu dia boleh untuk melaksanakan hak Allah. Contohnya seperti solat, dia mampu untuk melaksanakan, dia boleh melaksanakan solat, akan tetapi masih belum wajib ke atas kanak-kanak mumayyiz untuk solat, tidak diwajibkanlah. Manakala hak hamba pula, ada hak hamba ini, kanak-kanak mumayyiz memerlukan bimbingan daripada wali untuk, contohnya seperti berjual beli. Berjual beli, kanak-kanak dia memerlukan bimbingan daripada wali ataupun wakil untuk menunjuk ajar kepada kanak-kanak mumayyiz untuk melakukan jual beli. Dan ada beberapa perbahasan daripada ulama Imam Maliki, Hanbali, Syafi'i mengatakan kalau hak hamba ini, kanak-kanak mumayyiz, terbatal untuk melakukannya. Maksudnya tidak mampulah untuk melakukannya bersendirian, kecuali ada wali. Manakala pula Imam Hanafi, sebahagian daripada Imam Hanafi, dia bersetuju bahawa kanak-kanak mumayyiz ini masih boleh untuk melakukan jual beli. Baik, seterusnya adalah ahliyah al-'ada al-kamilah, iaitu ahliyah al-'ada yang sempurna, yang membawa maksud orang yang baligh dan sempurna akalnya. Okey, tadi al-naqisah kita fokus kepada kanak-kanak mumayyiz, manakala al-kamilah ini dia sudah menjadi orang yang baligh dan sempurna akalnya, maka seseorang itu dia wajib untuk melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Yang diberikan kepadanya sama ada daripada hak Allah ataupun hak hamba. Contohnya macam kalau solat, kalau kanak-kanak mumayyiz pada al-naqisah dia masih tidak diwajibkan, tetapi al-kamilah ni dia sudah baligh dan sempurna akalnya, maka pada hak Allah dia solat, dia wajib untuk melaksanakan solat. Manakala hak hamba pula dia sudah boleh untuk berjual beli tanpa bimbingan daripada wali ataupun wakil. Contoh soalan daripada 2018 ialah jelaskan 4 peringkat kelayakan seseorang individu diiktiraf oleh syarak melakukan kontrak.
Seterusnya kita masuk kepada peringkat kelayakan ahliah. Okey, peringkat kelayakan ahliah seseorang ini adalah bermula dari awal kehidupannya dalam perut sehinggalah sempurna kedewasaannya. Peringkat kelayakan ini terbentuk daripada 4 peredaran, iaitu yang pertama peringkat janin, yang kedua mumayyiz, yang ketiga mumayyiz baligh, yang keempat selepas baligh. Peringkat janin. Peringkat janin ini ia bermula daripada permulaan kandungan dan berakhir dengan kelahiran. Pada masa itu juga, ia mempunyai keahlian wajib yang tidak sempurna, iaitu yang membolehkan dia disabitkan 4 hak yang perlu baginya, iaitu yang pertama, nasab kepada ibu bapanya, yang kedua, pusaka daripada kaum kerabatnya, yang ketiga, berhak ke atas apa-apa yang diwasiatkan kepadanya, yang keempat, berhak ke atas hasil al-wakaf yang diwakafkan kepadanya. Okey, bagaimanapun, 3 hak yang terakhir itu tidak terlaksana serta-merta kerana ia bergantung kepada kelahirannya. Jika dilahirkan hidup, jika dilahirkan mati, maka semua bahagian sahamnya akan dipulangkan kepada orang yang berhak. Dalam peringkat ini, dia tidak mempunyai kelayakan menjalankan tugas dan tidak mempunyai tanggungan harta, iaitu dimah maliyah. Okey, peringkat kanak-kanak. Peringkat kanak-kanak ni ia dipanggil belum mumayyiz. Ianya merupakan peringkat selepas seorang insan itu dilahirkan oleh ibunya hingga berakal, yang bermula dari waktu kelahiran sehingga waktu mumayyiz, iaitu pada berumur 7 tahun. Pada waktu ini juga, kanak-kanak yang belum mumayyiz boleh disabitkan dengan kelayakan wajib sempurna. Hal ini dikatakan dia boleh memperoleh hak dan boleh dikenakan tanggungjawab akibat daripada sebahagian tindakan yang diuruskan oleh walinya. Kira walinya membeli atau menghadiahkan untuknya, maka ia boleh milikinya, tetapi dia ni juga tidak mempunyai kelayakan melaksanakan tugas yang disebut ahliyah al-ada, yang bermaksud segala akad yang dilakukan adalah batal. Walaupun akad itu semata-mata akad yang menguntungkannya, seperti terima hibah atau terima wasiat, kerana dia ni masih dikira insan lemah dan belum berakal. Walaupun hak telah diterima dan diwajibkan oleh syarak, tetapi belum tergolong dalam golongan yang diterima segala pelaksananya. Sebagai contoh, membayar zakat. Mumayyiz sehingga baligh. Seorang kanak-kanak yang mencapai umurnya 7 tahun sudah dikira mumayyiz. Mumayyiz ni memberi pengertian, iaitu peringkat di mana kanak-kanak sudah boleh membuat perbezaan di antara yang baik dengan yang buruk, dan juga di antara yang memberi faedah dengan yang memberi mudarat kepadanya. Ia juga dapat memahami makna ungkapan-ungkapan ayat secara umum, seperti dia boleh memahami makna jual, iaitu sebagai melepaskan harta, dan makna beli, iaitu mendapat milik. Seorang kanak-kanak yang mumayyiz ni, dia mempunyai kelayakan menunaikan tugas yang tidak sempurna, sama ada dalam perkara agama maupun sivil. Oleh itu, ibadah yang dilakukan olehnya seperti sembahyang, puasa adalah sah dan diberi pahala, walaupun ibadah itu belum difardukan ke atasnya. Menurut Hanafi, ada 3 kategori pengurusan ihsan peringkat ini. Yang pertama, faedah untuk dirinya. Yang kedua, tindakan yang berbahaya kepada dirinya terbatal. Yang ketiga, berhubung tindakan yang bercampur antara faedah dan bahaya. Tindakan tersebut ni hanya sah apabila mendapat keizinan walinya dan batal sekiranya tiada izin dari walinya. Peringkat baligh. Seseorang yang dianggap baligh melalui 2 cara, iaitu apabila berlakunya tanda-tanda fisiologi seperti pertama, keluar haid bagi perempuan, manakala lelaki keluar mani. Yang kedua, mencapai umur 15 tahun mengikut jumhur fuqaha dan 18 tahun mengikut fuqaha lain. Fuqaha bersepakat mengatakan bahawa seseorang yang sudah baligh adalah dipertanggungjawabkan dengan semua kewajipan-kewajipan syarak. Orang-orang yang baligh ini juga mempunyai keahlian yang sempurna untuk menunaikan kewajipan agama. Dia ni dituntut beriman dengan 6 perkara, iaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat serta qada dan qadar. Dia juga dituntut menjalankan rukun Islam yang 5, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadah, menunaikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan fardu haji bagi sesiapa yang berupaya.
Dia juga dituntut melaksanakan hukum-hukum syarak yang terdiri daripada menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, berijtihad di jalan Allah, menghormati harta dan lain-lain lagi. Oleh itu, dia boleh melaksanakan segala hak dan kewajipan tanpa bergantung kepada kelulusan atau kebenaran orang Contoh lain. soalan daripada tahun 2020 ialah huraikan 4 halangan terhadap kelayakan mengurus harta dalam muamalat. Okey, saya akan membentangkan berkenaan halangan kelayakan. Halangan kelayakan ni ada dua, sama ada secara semula jadi ataupun disebabkan oleh manusia. Okey, secara semula jadi ni ada 4. Yang pertama disebabkan oleh gila, yang kedua disebabkan tidur ataupun pitam, dan yang ketiga disebabkan oleh sakit, dan yang keempat disebabkan oleh terencah akal. Manakala halangan disebabkan oleh perbuatan manusia itu ada dua, iaitu yang pertama disebabkan oleh bodoh dan yang kedua disebabkan oleh mabuk. Okey, kita lihat daripada aspek halangan secara semula jadi. Yang pertama ialah gila. Gila ini ialah lawan kepada berakal waras, dan penyakit ini dia datang sama ada sejak lahir ataupun kemudiannya, dan orang gila ini tidak mempunyai kelayakan untuk melakukan muamalah Islam. Okey, jadi mereka ni ditahan untuk melakukan akad ataupun kontrak, dan sebarang tindakan mereka dalam melakukan akad adalah tidak sah walaupun ia mendatangkan kebaikan ataupun faedah kepada dirinya dan juga diperakui oleh walinya. Okey, yang kedua ialah terencat akal. Terencat akal ini ialah penyakit yang menyebabkan seseorang itu mempunyai daya kefahaman yang kurang, tidak betul percakapan dan perlakuannya secara normal. Bahkan mereka juga tidak pandai untuk menguruskan dirinya sendiri secara sempurna seperti orang normal lain. Okey, terencah akal ni dia ada dua, sama ada secara serius ataupun secara tidak serius. Okey, kita lihat daripada secara serius. Okey, jika jika terencah akal ini adalah secara serius, maka orang seperti ini mereka tidak akan mempunyai kelayakan untuk melaksanakan kerana mereka ini masih dianggap tidak berakal dan tidak mumayyiz, tapi mereka ni mempunyai kelayakan untuk menerima. Okey, manakala jika terencah akal ini adalah secara tidak serius, maka mereka mempunyai kelayakan melaksanakan secara tidak sempurna kerana keadaan mereka adalah sama dengan kanak-kanak yang mumayyiz, iaitu belum berakal dan cerdik, dan juga mereka mempunyai kelayakan untuk menerima. Okey, seterusnya ialah tidur ataupun pitam. Okey, tidur ataupun pitam ini dia akan menghilangkan kelayakan melaksana, tetapi tidak untuk kelayakan menerima. Kenapa dia dihilangkan kelayakan melaksana? Sebab semua tindakan yang berlaku semasa dia tidur ataupun pitam dalam bentuk percakapan, tindakan dan juga sebagainya adalah dianggap tidak sah. Okey, yang terakhir untuk halangan semula jadi ialah sakit. Okey, sakit yang dimaksudkan ni adalah sakit yang secara serius, yang berpanjangan, tidak ada harapan untuk sembuh serta membawa kepada maut. Okey, mereka ini mempunyai kelayakan untuk menerima. Dia tidak akan menjejaskan kelayakan menerima dan juga kelayakan melaksana, tetapi tindakan akan dibuat dan memberi kesan atau hukum terutamanya selepas kematian mereka. Okey, kita lihat kepada halangan kelayakan disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Yang pertama disebabkan oleh bodoh. Okay, para fuqaha mentakrifkan bodoh ialah orang yang tidak pandai untuk menguruskan harta dengan sepatutnya mengikut syarak dan juga akal. Mereka ni biasanya akan bertindak secara sendiri tanpa mengikut kehendak akal dan juga syarak, dan ia akan melahirkan beberapa kesan hukum. Contohnya, memberi harta kepada kanak-kanak baligh yang bodoh. Okay. Para fuqaha mengatakan bahawa tidak boleh diserahkan harta, manakala fuqaha Zahiriyah pula mengatakan
ia boleh diserahkan harta apabila mereka baligh dan berakal, iaitu bermakna cerdik. Tetapi pendapat ini ditolak kerana orang yang cerdik mestilah orang yang pandai menguruskan harta. Okey, yang kedua ialah mabuk. Okey, mabuk ni ditakrifkan sebagai kehilangan akal disebabkan oleh pengambilan bahan-bahan yang memabukkan seperti arak dan juga dadah. Okey, orang yang mabuk ni akan kehilangan akal dan mereka tidak dapat membezakan perkara yang baik dan yang buruk, dan disebabkan itu mereka akan kehilangan kelayakan untuk melaksanakan, sama ada ia mabuk secara mabuk yang diharuskan ataupun mabuk yang telah diharamkan. Okey, jika seseorang itu adalah mabuk yang diharuskan seperti pengambilan bahan-bahan yang memabukkan yang diharuskan oleh syarak, contohnya disebabkan oleh terpaksa, dipaksa, kerana perbuatan, ataupun mereka itu sendiri tidak tahu bahan itu mengandungi bahan yang memabukkan. Jadi tindakan mereka ini tidak sah dan mereka tidak akan dikenakan hukum undang-undang dan juga hukum syarak. Okey, manakala mabuk yang diharamkan pula ialah pengambilan bahan-bahan yang memabukkan secara sengaja ataupun secara sukarela. Jumhur fuqaha mengatakan bahawa tindakan mereka ini adalah sah dan akan terhasil kesan-kesan hukum dan hukum akad. Okey, kerana apa yang mereka lakukan ialah atas perbuatan mereka sendiri dan ia merupakan balasan kepada perkara maksiat yang dilakukan. Sedangkan fuqaha Zahiriyah ini mengatakan sebaliknya, iaitu ia sama dengan orang mabuk yang diharuskan.